Zulhijjah, bermula pada 9 lagi solat takhir ruqayyah, iaitu selepas salat subuh hari Tamyiz, hari Ahad. Kita akan boleh dan disunatkan bertakbir, nama takbir munajat. Ya, jangan kita heran pula. Belum raya lagi dah takbir. Sebenarnya dia dimulakan sehari sebelum raya, iaitu selepas salat subuh hari ke-9 Zulhijjah. Sama ada secara berserangan atau berkumpulan berjemaah. Yang keempat, memperbanyakkan zikrullah pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Huzaifah berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami dengan sabda baginda, ayyamut tasyrik ada inna hadhihi ayyam 'ainin wa aqlin wa syurbin wa zikrin rawahu Darul Qutni. Maksudnya hari-hari tasyrik adalah hari raya, hari makan dan hari minum dan hari berzikir. Kerasannya hari raya yang kita raya, kita sama raya, kita makan, minum dan berzikir pula. Nampaknya yang kurang. Jadi tahun ini kita banyakkan 4 kali yang disertakan: raya, makan, minum dan zikir. Sudah dimaafkan oleh Allah. Sejarah pengorbanan ini bermula sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Baginda mengarahkan kedua-dua orang putranya Qabil dan Habil melakukan kurban. Habil seorang penggembala kambing, beliau menyerahkan kambing ternakannya yang paling besar, paling sehat dan paling elok dan paling disukainya. Manakala Habil seorang peladang, beliau datangkan hasil tanamannya yang layu, kecut, rasa dan paling tidak disukainya. Allah tidak menerima korban yang tidak ikhlas yang dikorbankan oleh Qabil. Allah menerima korban yang dikemukakan dengan setulus hati dan penuh takwa oleh Habil. Sebagaimana firman-Nya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang benar-benar bertakwa. Hari ini adalah Allah kemuncak menjalani ibadah kurban yang pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Cerita pengorbanan yang penuh bersejarah ini Allah datangkan dalam surah As-Saffat ayat 1 hingga 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minaz salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku anak yang terhitung dari orang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Lalu kami, yaitu Allah, berikan kepadanya berita yang menggembirakan bahwa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Falamma balagha ma'ahu sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak sayangku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Sudah jemaah yang dirahmati Allah, bersamalah kita mensyukuri nikmat hidup yang berarti ini. Kemungkinan ada di antara kita ini yang tidak akan dapat bersama kita lagi pada hadapan. Jadi marilah kita gunakan sakit-sakit umur ini untuk kita memanfaatkan hari-hari yang mendatang. Hari-hari yang amat berharga di awal Zulhijjah nanti dengan berbagai amalan ibadat dan amalan soleh. Walaupun amalan itu dilihat kecil dan sedikit, usahlah kita memenang remeh dengan kebaikan. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau anna talqa akhaka biwajhi qalqin. Doa Muslim, maksudnya janganlah kamu memandang hina dengan apa buat kebaikan, sekalipun kamu hanya mampu bertemu saudara kamu dan wajah yang berseri-seri. Yang senyum apabila kita berjumpa dengan Tuhan, itu pun
uruslah hati kita agar amal soleh yang kita lakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kita dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Awasilah sifat dia, sum'ah, rasa bangga dan sebagainya. Sesungguhnya Allah tidak melihat berapa banyak amalan kita, tetapi Allah menerima berdasarkan berapa peratus keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Dhar radhiyallahu anhu, beliau seorang peniaga yang berjaya. Beliau reda meninggalkan perniagaannya untuk menunggu seluruh kaki-kaki umurnya yang bertakarub kepada Allah sebagai sahabat yang amat zuhud. Beliau amat bimbang, tergelincir hatinya menyebabkan Allah tidak terima segala amalannya. Katanya, la'an astayqina anna Allah qad taqabbala li salatan wahidatan ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Yang bermaksud, kalau tak meyakinkan aku bahawa Allah telah menerima hanya satu salat yang telah aku lakukan, ia amat menggembirakan aku dari aku menjadi dunia juga segala apa yang ada di dalamnya. Semoga Allah merahmati kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah menerima amalan dan kekurangan kita, Allah menerima seluruh diri kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Maksudnya, daging dan darah binatang kurban atau hadiah itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah amalan ikhlas dan yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah Allah memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu, supaya kamu menganugerahkan, supaya kamu mengagungkan Allah dengan mendapat nikmat hidayah. Dan sampaikan kita gembira yang balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang berusaha supaya baik amalnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya qawmal musafirin wa ya